Antara sedar atau tidak, ramai pengguna masih tidak menggunakan sistem perbankan Islam. Berdasarkan rekod pencapaian yang baik sebagai peneraju global dalam kewangan Islam, Malaysia mempunyai landasan yang kukuh untuk terus berinovasi. Penyedia perkhidmatan kewangan kepada sektor pertanian, Agrobank secara rasmi menjadi institusi perbankan Islam sepenuhnya. Menteri Pertanian dan Industri Malaysia meraih kedudukan pertama dalam indikator pembangunan kewangan Islam IFDI 2021 untuk tahun kedua berturut-turut. Saya, Muhammad Syazani bin Abu Bakar, pemegang nombor matrik 215579 akan memulai sesi pembentangan ini. Sejarah penubuhan sistem perbankan Islam bermula selepas Midgam Local Saving Bank ditubuhkan di Mesir pada tahun 1963. Walau bagaimanapun, ia tidak menggunakan istilah syariah secara rasminya. Bank ini telah mengikut model German Saving Bank dan telah diubah suai mengikut landasan berkonsepkan Islam. Objektif penubuhan Bank Islam bertentangan dengan objektif penubuhan konvensional kerana objektif penubuhan Bank Islam bersandarkan dua faktor, iaitu tuntutan agama dan faktor keuntungan. Sistem perbankan yang dilaksanakan di Malaysia mengamalkan dua sistem perbankan, iaitu sistem perbankan Islam yang dijalankan secara serentak dengan sistem perbankan konvensional. Kedua-dua sistem perbankan ini dilaksanakan secara meluas di Malaysia dan mempunyai perbezaan antara satu sama yang lain. Hal ini disebabkan sistem perbankan Islam melaksanakan pengurusan kewangan yang berlandaskan prinsip syariah yang berbeza daripada sistem yang dilaksanakan oleh perbankan konvensional. Nazihah binti Bahari bernombor matrik 216361 akan meneruskan pembentangan ini dengan definisi konsep. Perbankan konvensional merupakan sistem perbankan yang dijalankan berdasarkan prinsip komersial iaitu keuntungan dan kecekapan. Antara ciri perbankan konvensional termasuklah memberi faedah atas simpanan, mengenakan faedah atas peminjam, membuat pelaburan, mengutamakan keuntungan dan menjalankan tanggungjawab sosial. Pematuhan syariah tidak dipraktikkan dalam perbankan konvensional. Dalam perbankan konvensional, pengguna ialah penghutang, manakala pihak bank ialah pemiutang. Seterusnya, beralih pula kepada perbankan Islam. Syariah dapat ditafsirkan sebagai prinsip-prinsip hukum Islam yang diambil daripada sumber-sumber utama ajaran Islam, iaitu Al-Quran dan Hadis, ucapan, perbuatan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Maka perbankan Islam dapat didefinisikan sebagai sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini mencakupi pedoman etika dan moral serta larangan terhadap riba iaitu bunga, garar, spekulasi berlebihan, maisir, transaksi yang tidak jelas dan pelaburan dalam sektor tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai Islam. Sistem ini berteraskan keuntungan berdasarkan konsep mudarabah dengan pengguna dianggap sebagai rakan kongsi bagi pihak bank. Baiklah, kesimpulannya terdapat kelebihan dan kekurangan bagi kedua-dua jenis perbankan dari segi konsep. Kedua-duanya melaksanakan konteks yang hampir sama, cuma mempunyai ideologi yang berbeza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naim Rusdi bin Juanuddin Hud, bernombor matrik 215889. Sekarang saya akan menerangkan tentang objektif kajian. Tugasan kami ini memerlukan 3 objektif utama yang perlu dicapai. Yang pertama, mengkaji idea dan falsafah berkaitan tentang sistem perbankan Islam di Malaysia berdasarkan perspektif falsafah dan agama. Yang kedua, menganalisis tahap kesedaran masyarakat terhadap sistem perbankan Islam di Malaysia. Yang terakhir sekali ialah mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan sistem perbankan Islam di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa Atirah binti Hazir bernama matrik 216232. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menjelaskan latar belakang masalah kajian.
Menurut akhbar Sinar Harian bertarikh 3 April tahun 2020, sistem kewangan Islam telah berkembang pada kadar yang lebih pantas berbanding dengan sistem kewangan konvensional. Sejajar dengan industri kewangan Islam yang matang di Malaysia, Bank Negara Malaysia terus menumpukan usaha mengukuhkan nilai asas kewangan Islam bertujuan untuk merealisasikan sepenuhnya manfaat prinsip syariah yang mendasari perkhidmatan kewangan patuh syariah. Laporan tahunan 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia BNM menyatakan bahawa pembiayaan oleh institusi kewangan Islam mencakupi 39.2% daripada jumlah pembiayaan keseluruhan sektor perbankan pada akhir tahun 2019. Industri perbankan Islam juga meneroka penggunaan instrumen kewangan sosial seperti wakaf, derma dan pemberian zakat bagi menyediakan perkhidmatan kewangan kepada golongan yang lebih memerlukan. Saya Muhammad Izzuddin bin Suhaino Balkiah dengan nombor matriks 215868 akan menyambung pembentangan ini dengan menguraikan hasil analisis dapatan bagi objektif pertama. Objektif pertama bagi kajian ini adalah mengkaji idea dan falsafah berkaitan dengan sistem perbankan Islam berdasarkan perspektif falsafah dan agama. Dalam kajian ini, kami telah mengkaji idea dan falsafah daripada dua orang tokoh barat iaitu Milton Friedman dan John Maynard Keynes serta dua orang tokoh Islam iaitu Ibn Qayyim dan Al-Ghazali. Menurut Ibn Qayyim pula, seorang tokoh ilmuwan Islam, beliau berpendapat bahawa sesuatu urus niaga kewangan itu hendaklah bebas daripada perkara-perkara yang melanggar hukum syariah Islam. Selain itu, beliau juga berpendapat bahawa amalan riba amat bertentangan dengan amalan zakat dan sedekah. Beliau juga turut melarang amalan semua jenis riba kerana boleh memberi kesan buruk kepada masyarakat dan menghilangkan perasaan ihsan dan semangat tolong-menolong. Menurut Al-Ghazali, sesuatu urus niaga kewangan hendaklah bebas daripada riba. Menurutnya, aktiviti riba adalah haram dalam urus niaga yang melibatkan mata wang. Al-Ghazali mengatakan bahawa riba dalam urus niaga kewangan akan mengubah fungsi utama wang sebagai alat tukar dan sebagai unit ukuran nilai. Menurutnya lagi, aktiviti riba dalam urus niaga keuangan mungkin terjadi dalam bentuk tersembunyi. Sekiranya sesuatu transaksi itu diurus niagakan dengan aktiviti riba, maka transaksi tersebut adalah haram. Menurut Milton Friedman, ahli ekonomi berbangsa Amerika, beliau menyokong industri perbankan konvensional yang kompetitif dengan peraturan yang lebih longgar. Selain itu, beliau menekankan peranan kuasa pasaran dalam menentukan kadar faedah, kepentingan dasar monetari yang stabil serta peranan bank pusat dalam mengekalkan bekalan wang yang stabil. Di samping itu, beliau mempercayai bahawa dasar monetari yang stabil dan boleh diramal adalah penting untuk mengelakkan inflasi dan mengekalkan sistem keuangan yang kukuh. Seterusnya, idea yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes, seorang ahli ekonomi berbangsa British, berpendapat bahawa kadar faedah memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan tahap pelaburan dalam sesebuah ekonomi. Selain itu, beliau juga telah memperkenalkan teori keutamaan kecairan dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money. Menurut teori ini, kadar faedah mencerminkan permintaan wang berbanding penawarannya. Di samping itu, Keynes juga percaya bahawa menurunkan kadar faedah boleh menggalakkan peminjaman dan pelaburan, manakala menaikkan kadar faedah boleh membantu mengawal inflasi dan aktiviti spekulatif. Kesimpulannya, jelaslah bahawa tokoh-tokoh barat dan tokoh-tokoh Islam mengemukakan idea dan falsafah mengikut perspektif yang berbeza antara satu sama lain berkaitan dengan sistem perbankan yang seharusnya dijalankan di sesebuah negara. Sekian itu sahaja pembentangan daripada saya. Saya serahkan kepada saudara Zafri untuk meneruskan pembentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zafri bin Azmi, pemegang kad matrik 215933. Ayuh kita bergerak ke objektif yang kedua, iaitu tahap kesedaran masyarakat terhadap perbankan Islam di Malaysia. Hasil dapatan mendapati bahawa seramai 43 orang responden bersamaan 64.2% sangat bersetuju bahawa sistem perbankan Islam lebih selamat digunakan kerana mematuhi prinsip syariah. Seramai 17 orang responden bersamaan 25.4% bersetuju dengan memilih sistem perbankan Islam lebih selamat digunakan kerana mematuhi prinsip syariah. Terdapat 6 orang responden bersamaan 9% tidak pasti dan hanya seorang responden
bersamaan 1.5% tidak bersetuju dengan memilih sistem perbankan Islam lebih selamat digunakan kerana mematuhi prinsip syariah. Berdasarkan kajian ini, dapat kita lihat bahawa masyarakat lebih mengutamakan prinsip syariah dalam perbankan kerana mereka sedar bahawa kepatuhan kepada syariah sangat penting dan wajib kepada mereka. Hasil dapatan yang terakhir mendapati bahawa seramai 42 orang responden bersamaan 62.7% sangat bersetuju bahawa sistem perbankan Islam lebih telus dan adil. Seramai 18 orang responden bersamaan 26.9% bersetuju dengan memilih sistem perbankan Islam lebih telus dan adil. Terdapat 5 orang responden bersamaan 7.5% tidak pasti dan hanya 2 orang responden bersamaan 3.0% tidak bersetuju, manakala tiada responden yang memilih sangat tidak setuju bahawa sistem perbankan Islam menawarkan perkhidmatan yang telus dan adil. Dapat kita simpulkan bahawa sistem perbankan Islam dijalankan secara telus dan adil tanpa ada berlakunya unsur fraud atau penipuan di dalamnya. Hasil dapatan mendapati bahawa seramai 40 responden bersamaan 59.7% sangat bersetuju bahawa sistem perbankan Islam dapat melindungi hak pengguna. Seramai 20 orang responden bersamaan 29.9% bersetuju dengan memilih sistem perbankan Islam dapat melindungi hak pengguna. Terdapat 5 orang responden bersamaan 7.5% tidak pasti dan hanya 2 orang responden bersamaan 3.0% tidak bersetuju dengan memilih sistem perbankan Islam dapat melindungi hak pengguna. Baik, kita dapat lihat bahawa masyarakat sedar bahawa sistem perbankan Islam amat mementingkan tentang perlindungan hak terhadap pengguna. Assalamualaikum, saya Nur Syafiqah binti Syamsul Nizam bernombor matrik 216425. Saya teruskan pembentangan ini dengan hasil soal selidik objektif ketiga iaitu mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan sistem perbankan Islam di Malaysia. Seramai 52 orang responden bersamaan dengan 77.6% sangat bersetuju bahawa sistem perbankan Islam lebih selamat dan bebas daripada unsur-unsur yang meragukan seperti gharar, riba, zalim dan perjudian. Selain itu, seramai 12 orang responden bersamaan dengan 17.9% bersetuju dengan pernyataan ini. Terdapat 2 orang responden bersamaan dengan 3% tidak pasti sama ada sistem perbankan Islam ini lebih selamat dan bebas daripada unsur-unsur yang meragukan. Manakala terdapat seorang responden bersamaan dengan 1.5% tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Seramai 32 orang responden bersamaan dengan 47.8% sangat bersetuju bahawa sistem perbankan Islam menawarkan khidmat nasihat kewangan yang jelas dan telus. Seramai 24 orang responden atau 35.8% bersetuju dengan pernyataan ini. Hal ini dikatakan demikian kerana sememangnya sistem perbankan Islam menawarkan sistem perkhidmatan talian kepada pengguna bagi mendapatkan bantuan khidmat nasihat. Namun begitu, terdapat 7 orang responden atau 10.4% tidak pasti sama ada sistem perbankan Islam menawarkan khidmat nasihat kewangan yang lebih telus dan jelas atau sebaliknya. Tambahan lagi, terdapat 3 orang responden bersamaan dengan 4.5% tidak bersetuju, manakala seorang responden sangat tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Hal ini mungkin disebabkan mereka tidak pernah mendapatkan apa-apa bantuan dan khidmat nasihat kewangan daripada mana-mana bank yang menawarkan sistem perbankan Islam. Dapatan mendapati bahawa 41 orang responden atau 61.2% sangat bersetuju bahawa tuntutan agama menjadi faktor yang mempengaruhi pemilihan sistem perbankan Islam. Selain itu, seramai 19 orang responden atau 28.4% bersetuju dengan pernyataan ini. Hal ini dikatakan demikian kerana sememangnya sistem perbankan Islam dilaksanakan berlandaskan syariah Islam. Namun begitu, terdapat 3 orang responden atau 4.5% tidak pasti sama ada
peranan tuntutan agama mempengaruhi mereka untuk memilih sistem perbankan Islam atau sebaliknya, manakala terdapat 4 orang responden bersamaan dengan 6% tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan besar mereka memilih sistem perbankan Islam atas dasar prinsip-prinsipnya telus, tulus dan boleh dipercayai. Assalamualaikum, saya Muhammad Iqmah Daniel bin Azhar akan menerangkan tentang kesimpulan. Kesimpulannya, terdapat pelbagai idea dan falsafah berkaitan dengan sistem perbankan Islam berdasarkan perspektif falsafah dan agama yang dihujahkan tokoh-tokoh falsafah yang membuka mata masyarakat akan perkara tersebut. Hal ini dikatakan sedemikian kerana hujah yang disampaikan dapat memberikan idea mengenai sistem perbankan Islam kepada masyarakat. Masyarakat hari ini masih merujuk hujah-hujah tersebut sebagai rujukan akan sistem perbankan Islam. Jahan tokoh juga memberikan sudut pandangan yang lebih jelas dan mudah ditafsir oleh masyarakat. Hal ini menjadikan sistem perbankan Islam tidak mempunyai perbezaan kefahaman yang boleh mencetuskan kesalahan tafsiran. Seterusnya, terdapat juga pelbagai kesedaran responden terhadap sistem perbankan Islam di Malaysia. Tahap kesedaran masyarakat ini bergantung kepada pendedahan yang diberikan berkaitan sistem ini kepada mereka. Hal ini dikatakan sedemikian kerana seseorang yang diberikan pendedahan akan sistem ini lebih cenderung untuk memilih sistem perbankan Islam berbanding seseorang yang tidak diberikan pendedahan. Tahap kesedaran yang tinggi sangat penting bagi menjamin prestasi sistem ini pada masa hadapan. Ekonomi negara akan dicorakkan oleh generasi akan datang sama ada kepada kemakmuran atau sebaliknya. Dengan ini, tahap kesedaran akan sistem perbankan Islam perlulah ditingkatkan supaya memastikan sistem perbankan Islam Malaysia kekal stabil dan mampu untuk memenuhi permintaan unit-unit ekonomi di Malaysia dan juga merentasi rantau Asia Tenggara khususnya dalam kalangan negara-negara Islam serantau. Akhir sekali, terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi penggunaan sistem perbankan Islam di Malaysia. Hal ini memainkan peranan penting bagi menggalakkan masyarakat untuk memilih sistem perbankan Islam. Hal ini juga memberikan impak yang positif kepada sistem perbankan Islam kerana dapat meningkatkan lagi jumlah masyarakat menggunakan sistem ini. Dengan peningkatan penggunaan pengguna dan dalam sistem ini, perkara dapat memastikan pertumbuhan ekonomi negara bertambah baik. Ia juga dapat memperkukuhkan sistem perbankan dan mampu mempengaruhi transformasi kewangan dunia Islam, bahkan menjadi alternatif yang terbaik bagi menggantikan sistem kewangan konvensional yang berasaskan riba dan unsur-unsur mengeksploitasi dan manipulatif. Sistem perbankan Islam akan sentiasa menggunakan segala prinsip dan maqasid syarak dalam urus niaganya hingga dapat membangunkan sistem kewangan yang lebih telus, adil dan saksama.